Malam ni kita review Zoom meeting syarikat. Syarikat ada beberapa Zoom meeting setiap minggu. Setiap minggu tu syarikat buat beberapa Zoom meeting yang dikendalikan oleh syarikat punya director. Okay, di mana tuan-tuan nak tahu dia punya link? Di mana nak dapatkan link Zoom meeting syarikat itu? Jadi tuan-tuan masuk dalam sistem, pergi ke bahagian webinars ni, webinars ni. Klik butang webinar tu, tuan-tuan akan nampak ni dia tulis webinar schedule. Okay, ini jadual webinar. Okay, yang paling atas ni setiap hari Isnin 12 tengah hari di Florida. Florida baru-baru ini kena ribut taufan, okay? Tengah hari di sana, tapi di sini di Malaysia kita tengah malam, okay? Kita tengah malam, mereka tu di tengah hari. Jadi kita awal 12 jam. Kita awal 12 jam. Okay. Jadi itu beza masa kita dengan mereka lah. Jadi kalau mereka itu Isnin, kita dah Selasa. Okay. Kita Selasa, mereka Isnin. Kita awal 12 jam. Hari Wednesday ini untuk ini produk, Isnin tu produk. Hari Rabu tu ini network marketing punya training. Okay, hari Rabu kita Khamis lah, ya. Jadi kita dah tengah malam, okay. Hari Khamis cut off Zoom, dipanggil ni cut off Zoom, okay. Ini cerita pasal opportunity. Now, yang hari Jumaat, okay, hari Jumaat tengah hari ini, tuan-tuan. Okay, kita Jumaat tengah malam tu. Okay. Nak pergi ke hari Sabtu lah. Jumaat tengah malam nak pergi hari Sabtu. So ini yang sangat penting. Okay. Zoom meeting ini. Dua ni lah, tuan. Yang produk ni dan rank recognition ni, okay? Rank recognition. Jadi semalam punya meeting itu, Sipu dah bagi dia punya video ni. Inilah video yang Sipu share tu. Okay, di mana kita dapatkan rakaman. Okay, ini dia punya Zoom meeting, link dia ni. Kalau tuan-tuan nak ikut setiap jadual ni, ini dia punya link. Okay, tengok link dia tu. Ini link Zoom meeting. Nah, setiap Zoom meeting ni dirakam dan tuan-tuan boleh tengok rakaman tu dengan klik butang ni, watch
previous calls here. Okay. Jadi semua dirakam, dan rakaman tu tuan-tuan boleh tengok dengan klip butang ni. Cuma yang produk ni tuan-tuan, di bahagian sini rakaman ni dia tidak banyak. Okay. Tuan-tuan lebih elok tengok di YouTube. Kalau produk, tuan-tuan tengok di YouTube. Okay. So YouTube mana yang semalam saya tunjuk? YouTube Live Good. Hello everyone. Thanks so much for joining us today. Okay, YouTube ni Live Good ni, channel Live Good. Tuan-tuan subscribe lah. Okay, subscribe channel ni, tuan-tuan klik nama dia ni. So ada banyak video-video kat sini. Okay. Jadi Hello everyone. Thanks so much for okay, jadi yang sini tidak banyak ni dalam butang ini, tidak banyak, lebih banyak yang dalam YouTube. Kalau produk lah, ya. Network marketing ini kira banyak juga ya ni, tapi dalam YouTube tu pun lebih banyak lagi tu. Ini yang Thursday. Ini kira bagus juga dia punya cerita ni tuan. Okay. Banyak juga ilmu yang tuan-tuan boleh dapat dari video-video ini. Cuma kalau dalam YouTube ada dia punya subtitle. Okay, ada subtitle, tapi kalau dalam Vimeo tu tak ada subtitle. Jadi ini semua YouTube ni kan. Okay, YouTube ini bermakna dia ada subtitle ni. Okay, tuan-tuan buka YouTube tu, tekan macam tu. Alright, ladies and gentlemen. Tekan butang subtitle. Ladies and gentlemen, happy Wednesday to you. My name is Nader Kazan, Yang ini, the okay. Director of Field Development with Live Good. I want to Jadi tuan-tuan boleh faham jugalah kalau tidak tahu bahasa Inggeris, baca tulisan bahasa Melayu di bawah ni, okay. Tekan butang sisi ni. Tapi setting kat sini tuan-tuan kena setting dia pergi bahasa Melayu, okay. Di subtitle ni pergi bahasa Melayu lah. Kalau tak pandai, minta ajar dengan tuan-tuan punya budak-budak yang ada di situ lah, di keluarga tuan-tuan tu. Ini tempat-tempat tuan-tuan nak tengok tu lah, nak tengok rakaman video daripada webinar di sini dan juga di YouTube itu, okay? Di channel YouTube. So yang terbaru dia akan tunjuk video tu di sini. Ini yang terbaru lah tuan, Yang rakaman tu tekan butang atas tu. Ini rakaman dia. Tuan-tuan akan masuk di rakaman. So, ini rakaman yang lepas. Okay. Jadi bila kita nak share link yang terbaru ni, macam sibuk share tu, jadi sibuk play. Let's do it. Okay, tekan YouTube tu. Alright, we are live. Okay, dan ambil di atas ni boleh. Ataupun tuan-tuan ambil butang share ni, tekan share ni, copy. Okay, copy dia punya link. Okay, itu cara tuan-tuan nak share dengan orang. Okay, kerana ini video ini dia dalam kategori unlisted. Kategorinya ni unlisted. Kalau unlisted, maksud dia dalam bahasa Malaysia tu tidak disenaraikan. Tidak disenaraikan. Jadi kalau engkau buka YouTube, engkau cari tak jumpa. Okay, video-video dalam YouTube ini tuan-tuan ada yang jenis public, ada yang jenis unlisted. Kalau public kita boleh tengok, semua orang boleh tengok sebab dia public, awam. Okay. Tapi kalau dia jadikan unlisted, maka yang boleh tengok tu
siapa yang ada link. Yang dapat link tu baru boleh tengok. Okey. Seperti mana video ini. Video-video rakaman untuk Firestarter. Firestarter punya video semua dalam bentuk unlisted. Tidak boleh tuan-tuan buka YouTube, lepas tu cari dalam cari dalam LiveGood ni, tuan-tuan cari kan, main cari, search, tidak akan jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan tidak akan Personally jumpa. welcome you to our Live Good family. Okay. Jadi caranya kena pergi masuk webinar, tengok di situ link dia, tekan, barulah tuan-tuan tengok dia punya video. Tu dia punya cerita macam tu. Now, ini yang semalam punya. Ini video yang semalam, okay? Dan Sibu dah bagi link dalam kita punya WhatsApp. Dan Sibu dah bagi kerja rumah. Kerja rumah Sibu kata penceramah, setidak-tidaknya penceramah nonton video ni 1 jam. Oh, ni minit. Oh, tak sampai pun. Okay. So tengok video ni dan ambil poin-poin dia. Buka video ni. Buka video ni. Video yang satu lagi ini. Okay. This video tu. All right, we are live. Ryan Nodder and I were just having a fun conversation about our new Shilajit product. Yeah, Nodder's right. enjoying the benefits. Okay. Jadi dia video ni 1 jam. Jadi harap-harap tuan-tuan dah tengok video ni dan boleh share dalam Zoom meeting kita. Kalau tuan-tuan tak faham tu, Sibu dah bagi tahu, tukar pergi subtitlenya pergi bahasa Malaysia, ambil poin-poin dia, tulis, catat poin-poin dia. Kalau tuan-tuan nak buatkan dalam PowerPoint lagi bagus, tulis dalam PowerPoint dan present apa yang tuan-tuan faham daripada apa yang disampaikan dalam video ini. Okay, sebab ada beberapa poin yang penting. Dia banyak poin lah tuan-tuan. Poin-poin yang asas tu, poin-poin yang asas tu setiap kali meeting dia mesti akan keluarkan poin tu, poin yang paling asas lah. Okay. Dia akan ulang-ulang setiap minggu tu. Sebab itu kan benda yang paling asas. Dan juga ada poin-poin yang baru-baru yang disampaikan. Jadi cuba tuan-tuan sampaikan malam ni. Siapa yang nak sampaikan? Apa poin yang tuan-tuan dapat setelah menonton video semalam tu? Video ini. Sibu buka flow pentas untuk tuan-tuan bercakap. Okay, tuan-tuan boleh bercakap saja atau nak tunjuk slide ke, suka hatilah. Siapa nak tunjuk slide, beritahu Sibu akan lantik jadi co-host. Okay, tuan-tuan nak share slide, Sibu akan lantik tuan-tuan jadi co-host. Okay, jadi engkau boleh share slide. Tapi kalau engkau rasa tak boleh, tak bersedia untuk share slide, tuan-tuan nak bercakap saja, silakan. Okay. Buka mikrofon lah. Tadi saya berkesempatan tengok video tadi di rekaman dan biasanya seperti biasa diorang Ben Glinsky first of all dia umumkan kemasukan begitu ramai orang yang sangat what shall I say, sangat memberi satu perangsang kepada saya lah, I don't know, kepada yang lain. Harap dia juga dapat memberi satu perangsang kepada semua yang hadir di sini dan yang di luar sana yang bakal akan menonton rekaman Zoom kita pada malam ini. Dikatakan 16,000 ahli dalam ini bulan dan 4,336
if I'm mistaken, I didn't take dia punya record. Yang naik rank pergi bronze ada 400 lebih orang naik silver. I think ada puluhan orang yang naik gold dan one diamond from China. And then itu satu petanda yang baik lah sebenarnya. I don't know macam mana kita boleh ajak lebih ramai Malaysian yang boleh mengikuti this business. Like I said, barangkali kita ini sudah terbiasa dengan, bukan kita lah, I mean orang di luar sana terbiasa dengan skim yang memberikan satu ganjaran yang dikira cepat, semacam dia mau cepat kaya lah sebenarnya. Baru sekali tadi ada satu kawan from Sarawak invite me to attend a Zoom. I said no, saya ada Zoom juga. Dia it's Bitcoin, so I remind rakan-rakan yang ada di sini lah, be careful. Saya banyak tadi tengok di Facebook pasal ini Sky Mas Murni. Beberapa yang saya kenal itu JVV apa semua ni, all this kena hati-hatilah. Hati saya sendiri pun pernah memberi satu amaran, mana-mana bisnes yang menawarkan income yang ini bang. ROI. Huh? ROI. ROI. That's definitely a scam. That I agree. So, and then Liza and dia punya husband tadi cerita pasal produk. Definitely our product, dia membuat perbandingan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh layanan syarikat dan bagaimana syarikat itu sebenarnya mendapatkan influencers, bloggers, maksudnya orang-orang yang berpengaruh untuk campaign bagi pihak syarikat yang ini nih. Kononnya this product, percaya tidak percaya, dia mesti juga dicakapnya bahwa this product is good because ini influencers kena bayar dengan harga yang mahal. So dia keep on reminding lah sebenarnya bagaimana syarikat-syarikat yang lain ini kan dia memberikan satu harga yang jauh lebih mahal. Ialah seperti banyak kali Sipo sendiri pernah mengatakan, hasil daripada jualan produk diorang bayar untuk influencers, itu bayar untuk orang-orang atasan mereka, leaders, dan ada sebahagian besar daripada diorang punya CEOs pun menerima gaji daripada business activities yang diorang laksanakan. Sebaliknya di Elite Good, tadi saya dengar siapa nama yang satu yang pakai komis ni, nama dia katakan dia orang tidak menerima gaji pun daripada this company. Oh, Noder. Huh? Noder Kazan. Ya. Tidak. So on the product side, dia buat perbandingan. Walaupun katanya we have to be very careful. I think dua malam yang lalu saya tidak dapat perhatian. 2 malam yang lalu saya ada mention, kita kena berhati-hati katanya. Walaupun diorang claim the product yang diorang katakan the best itu, tetapi dia bukan dikelaskan sebagai organik, dia non-organik. Walaupun walaupun tidak sepenuhnya organik, tetapi tetap juga ada bahan-bahan yang non-organik yang diletak di dalam pembuatan itu produk. Dan this non-organic materials katanya boleh merosakkan sistem badan kita. Itu yang saya dapat pick up lah. I was hoping sebenarnya ada announcement pasal itu
ini Coop tapi belum ada. Dia ada mention pasal ini funnel. I think this funnel dia correct me if I'm wrong Sifu. Dia lebih kepada berhubung kait dengan produk-produk yang diorang tawarkan nih. I think bukan funnel yang membolehkan kita macam mau mendapatkan email addresses ke apakah something like that. So it's more on marketing of the product itself. Dan dia bagi satu bayangan lah bahawa setiap manusia ini kira-kira di mana saja kita berada, as soon as you reach 40 years old, we have to start taking supplement, katanya. Dan the best supplement yang seharusnya kita ambil ialah jenis organik. Dan it's very happy lah to learn bahawa produk-produk yang dikeluarkan oleh Liquid ini semuanya dikelaskan sebagai organik. Ini telah didesahkan oleh pihak berkuasa di US. Dan bagi wanita-wanita, I think ada satu produk keluaran baru tu sebagai satu pembaharuan kepada skincare yang Liza cakap lebih baik daripada apa yang diorang ada sebelum ini. Dia sebagai menggantikan yang lama. So this new version of skincare dia lebih baik katanya. Dan dia ke semua diorang ni macam memberi satu saranan bahawa salah satu cara untuk kita mendapatkan atau membesarkan kita punya bisnes ialah dengan cara promote our product katanya. So selama ini saya tekankan tentang compensation plan saja. So I was thinking macam mana saya mau lakukan ini promotion of produk. Barangkali setiap hari saya kena muat dalam Facebook profile sana satu produk satu hari, mana yang I will start with apa yang saya gunakan lah, seperti Super Reds, Super Green, itu vitamin, dan ini magnesium. So itu yang saya boleh kongsikan lah. Dan izinkan saya kalau boleh memberi saran pada rekan-rekan supaya not only my downlines lah seperti Maria ni, everybody lah sebenarnya, supaya kita merajinkan diri untuk melihat Facebook bila dan kalau ada masalah post. But you have to spend at least 30 minutes to 60 minutes on Facebook. Cari dia ada banyak grup nih, yang membolehkan kita mendapat tahu siapa yang mencari yang sedang mencari ini side hustle. Saya sudah join beberapa grup dan saya punya bukan kata plan B, tapi my aim is tidak tumpukan kepada local market saja, but through itu Facebook groups, I'm getting people from all over the world, America, England, Germany, apa semua ni. Kebaikannya, my English is quite good lah. I can write to them, I can communicate dengan diorang, tapi belum ada hasil lah. Ada yang sudah daftar sebagai ini, dia orang belum bayar itu tuh. So that is, I don't know how to close these people using ini email system. So kita kena explore lah, I think, all avenues di social media.
itu that is not part of the saranan yang ada di dalam itu recording of the Zoom. That is my own punya idea lah, my suggestion. Tapi itulah yang ada di dalam itu rekaman Zoom itu, dia tekankan kebanyakan kemasukan lebih ramai orang sekarang. So we cannot stay macam tidak bergerak sepatutnya. We have to be more active lah. Kalau betul-betul kita mahukan our group ni DMI berkembang lebih cepat. Itu saya Sipu. Sekian. Thank you. Very good. Very good. Cuma bilangan tadi itu tuan-tuan bukan sebulan, seminggu. Bilangan yang disampaikan dalam Zoom meeting itu, bilangan orang yang join, bilangan orang naik pangkat itu bukan 1 bulan, seminggu. Sebab dia seminggu. Kita punya fire starter tu seminggu. Jadi apa yang disampaikan tu, berapa orang yang join, berapa orang naik pangkat gold, pangkat apa semua tu, itu dalam seminggu yang lepas. 7 hari punya statistik, bukan 1 bulan, 7 hari punya statistik. Okay, very good. Siapa lagi yang boleh sampaikan? Anybody? Tak kisah 1 poin pun tak apa. Kalau tuan-tuan dapat 1 poin daripada video itu pun sudah bagus. Ada? Okay, funnel. Funnel ni maksudnya corong, kalau bahasa Melayu, corong. Funnel ada macam-macam jenis funnel. Kebanyakannya bila orang cerita funnel, lebih kepada selling, menjual. Okay, dia trafik maksudnya manusia lah. Okay, masuk dalam corong ni, dalam funnel ni, dia ada proses marketing dalam ni, dan hasilnya dia akan keluar sini menjadi pembeli. Okay, pembeli. Jadi dia masuk sebagai orang yang belum beli apa-apa, prospek ataupun customer lah. Okay. So bila dia jalan di sini, masuk dalam funnel ni ada information, maklumat yang dia akan diberikan oleh funnel tu. Okay. Sehinggalah sampai ke peringkat akhir ini, terhasil jualan apa benda dia nak jual tu. Okay. Jadi orang-orang yang masuk ni akan beli. So itulah fungsi funnel. Fungsi corong ni is a selling tools, alat penjual, alat untuk menjual produk ke atau servis ke. So di dalam Live Good, funnel yang dimaksudkan yang sebenarnya hampir-hampir siap, hampir-hampir siap. Okay, sebab ada sikit-sikit lagi. Sebab kalau perhatikan apa yang disampaikan oleh Ben Klinsky, dia kata dia nak betul-betul benda tu perfect. Okay. Perfect. Okay, jadi dia tak mau ada slack, ada kekurangan di situ kan. Jadi ada sikit lagi yang berkaitan dengan email. Dia ada berkaitan dengan email, bagian email.
Uh, jadi kira 95% ready. So by Monday, Isnin, Isnin ini insyaAllah akan dilancarkan. Dia akan lancarkan benda tu. Yang funnel tu akan dilancarkan pada hari Isnin kalau tidak ada halangan lah. Dan ini sangat-sangat powerful. Sangat-sangat powerful dan tidak pernah ada syarikat MLM. Tidak pernah ada syarikat network marketing dalam sejarah. Tidak pernah ada yang buat seperti ini. So ini first in the world. Okay. Funnel yang nak dilancarkan ni adalah yang pertama dalam sejarah dunia, dalam sejarah network marketing. Sebuah syarikat menggunakan funnel seperti mana yang nak digunakan oleh DivGood. Jadi funnel tu berbentuk apa? Funnel itu berbentuk questionnaire. Questionnaire bahasa Melayu soalan-soalan. Soalan-soalan lah. Okay. Kaji selidik. Atau juga dipanggil assessment, penilaian. Questionnaire ataupun assessment. Tentang apa? Tentang kesihatan. Okay, soalan-soalan mengenai kesihatan. Kesihatan siapa? Kesihatan engkau lah. Kesihatan engkau lah. Ya. Dan engkau tu siapa? Semua orang. Okay. So maksudnya sistem funnel kita ni semua orang, siapa saja di seluruh dunia boleh guna funnel ni secara free. Okay, guna funnel ni secara free. Sistem tu free. Tak payah bayar apa-apa. So apa yang orang akan dapat? Orang yang guna funnel ni apa dia dapat? Apa nilai yang dia dapat? Benda ni free. Tapi apa nilai yang dia dapat kalau dia guna funnel ni? Funnel kesihatan ni. Okay. So dia akan dapat assessment, dia akan dapat penilaian, tuan-tuan. Penilaian tentang kesehatannya. Okay, jadi berbilion-bilion manusia boleh guna sistem ini daripada dia pergi jumpa doktor. Kalau dia pergi jumpa doktor, benda tu tidak free. Engkau pergi klinik. Kau pergi klinik, engkau nak jumpa doktor, engkau nak pergi assessment. Assessment tu macam diagnose lah, tuan. Nak nilaikan engkau punya keadaan kesihatan engkau tu. Engkau pergi jumpa doktor kan, dia mesti kena bayar kan. Dia nak check engkau tu kan. Dia kena bayar lah. Now, funnel ni dia sudah siapkan soalan-soalan tu tuan. Soalan-soalan ini memang sudah dikaji, dibuat kajian, boleh menilaikan engkau punya tahap kesihatan itu apabila engkau jawab soalan-soalan daripada questionnaire itu. Okay, di penghujung daripada engkau jawab soalan-soalan itu akan keluarlah nanti laporan kesihatan engkau berdasarkan jawapan engkau. Okay, sama juga tuan-tuan pergi jumpa doktor, dia tanya engkau juga apa masalah engkau.
Sama lah soalan-soalan. Tapi soalan-soalan ini memang sudah disusun akan memberikan engkau punya diagnose. Okay? Sebab dia intelligent punya funnel ni kan. Ini pakai artificial intelligence. Tapi ini artificial intelligence untuk kesihatan. Okay, jadi daripada soalan yang kau jawab tu akan keluar laporan tu akan beritahu engkau masalah engkau. Apa masalah engkau sebenarnya? Engkau kekurangan apa? Apa bahan-bahan yang kurang dalam badan engkau tu? Kan? Engkau banyak toksik ke, kurang toksik ke? Dia akan beritahu. Dan apa bahan yang perlu engkau ambil dalam bentuk suplemen. Okay. Jadi sistem funnel ni akan beritahu engkau kurang ini engkau kurang magnesium lah, engkau kurang protein lah, engkau kurang mineral lah, dia akan beritahu daripada jawapan yang kau bagi tu. Okay. Dia terus ada laporan dia. Dan dia akan bagi tahu, okey, kalau kau nak guna suplemen daripada Live Good, okay, dia tidak paksa tuan-tuan. Laporan tu tidak paksa kau guna kita punya suplemen. Tapi dia akan beritahu, kalau kau pilih nak guna Live Good punya suplemen, ini produk dia. Dia akan senaraikan tu. Okay. Jadi kalau dalam penilaian tu dia kata engkau ni ada diabetes. Ya, dia beritahu engkau ada diabetes ke, atau engkau ada masalah saluran darah engkau tak berapa bagus kan. Banyak blokej, banyak kolesterol. Jadi dalam laporan tu dia akan beritahu, engkau kena makan ni produk ni, bla 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 bla, dia beritahu. Okey. Dia beritahu. Jadi dengan cara ini tuan-tuan, dengan syarikat kita sekarang ni adalah syarikat yang sudah setahun lebih, dekat 2 tahun. Sudah banyak rekod-rekod, yang kita dah break, kita dah pecahkan rekod. Okay? Jadi orang dah kenal, sudah mula mengakui lah, sudah mula mengakui kehebatan Live Good. Sebab dia ada rekod, dia bukan temberang, dia ada rekod. Okay? We are the fastest supplement punya company in the world, the fastest in terms of growth, perkembangan. We are among the best pengeluar produk supplement with the best quality and the lowest price. Itu sudah terbukti. Jadi inilah kuasa dia, tuan-tuan. Inilah kuasa yang ada dalam Live Good. Orang sudah mengakui lah. Orang sudah mengakui, betul lah kan. Produk Live Good ni kualitinya tinggi kan. Dan dia tidak sembunyikan apa bahan kandungan dalam produk. Semua disebut. Dan produknya organik. Sudah terbukti, sudah ada sijil-sijil dia. Dan sudah dilihat, syarikat ini tidak berhutang. Syarikat ini tidak berpoya-poya. Membazir wang tidak, kan? Dia low profile punya company kan. Ini company pandai jaga duit. Jadi orang sudah nampak tu. Sudah almost 2 tahun jadi orang nampak prestasi Live Good ini. Kehebatan Live Good ini. Okay? Jadi bukan temberang, dia memang benda yang terbukti. Jadi bila orang tengok rekod itu, orang tidak akan cari company lain dah. Kalau dia kata aku perlukan magnesium, magnesium yang terbaik ada dalam Live Good.
Aku perlukan protein. Protein yang terbaik ada dalam Live. Buat apa lagi nak cari tempat lain? Dalam Live sudah ada kualiti yang terbaik dan harga yang paling murah. Nak cari mana lagi? Buat apa lagi nak cari tempat lain kan? Okay, jadi inilah power yang akan melonjakkan lagi bisnes Live Good di dunia. Okay, sebab ini benda yang besar ni. Funnel ni sebenarnya benda yang besar ni. Dia akan mempercepatkan lagi perkembangan. Sekarang ni dah cepat, tapi bila keluar benda ni, funnel ni, akan berkali-kali ganda lebih cepat lah. Berkali-kali ganda lebih cepat. Berbondong-bondong manusia akan masuk Live Good ini bila benda ini dilancarkan. Sebab orang akan, dia pintu masuknya sudah menjadi produk dah. Pintu masuk orang join Live Good bukan lagi pasal nak bonus, bukan. Pintu masuknya ialah orang nakkan kesihatan dengan harga yang paling murah tapi kualiti paling tinggi. Itu pintu masuk dia. Orang nak sihat tapi tak nak bazir duit dan tak nak produk yang low quality. Jadi di mana nak cari benda tu? Di Live Good lah. Okay, jadi berbondong-bondong manusia akan masuk pintu tu. Pintu aku nak sihat, kualiti paling tinggi, harga paling murah. Jadi orang akan berduyun-duyun, berbondong-bondong akan masuk kerana mereka nakkan produk seperti itu. Okay. Jadi caranya ialah bagi penilaian free. Itu dia punya pancing dia. Tarikan dia itulah. Nak tarik orang masuk dalam Live Good, kita sudah ada benda tu, lowest price, best quality, tapi orang tidak tahu. Jadi cara nak bagi orang tahu ialah kita tarik dia dengan umpan. Apa umpan dia? Free assessment. Ini umpan dia. Penilaian kesihatan percuma. Itu kita canangkan. Siapa nak ambil free assessment? Free, tak payah bayar apa-apa. Siapa nak tahu dia punya keadaan kesihatan dia? Jadi semua orang nak. Semua orang nak tahu, aku sihat tak sihat ni kan? Semua nak ambil assessment ni. Dan dia percuma. Dan dia run 24 hours. Kau nak guna anytime. Kau buka je website kita tu, bagi link kat dia isi maklumat tu, dia dapat assessment. Immediate assessment. Tak payah tunggu beberapa hari. Dia selesai saja dia punya jawab soalan-soalan questionnaire tu, terus dapat jawapan dia. Dapat dia punya laporan. Daripada sana dia beli, dia nak beli, dia beli. Bukan pasal nak bonus. Dia nak beli produk tu sebab ini bagus ni. Kan, ini harga murah ni, kualiti tinggi ni. Jadi dia terus beli. Bila dia beli itu tuan-tuan, oleh kerana dia itu menggunakan funnel kita tu. Jadi funnel ni tuan-tuan, dia ada hubung kait dengan siapa share funnel tu. Jadi setiap orang nanti bila kita nak gunakan funnel ni, kita bagi kita punya link yang special. Ada link untuk funnel, bukan link untuk affiliate tu, bukan link affiliate, tapi link untuk funnel. Jadi link itu yang kita share dengan orang. Kita ajak dia, engkau tahu tak engkau punya kesihatan sekarang? Engkau sihat tak? Kata, aku pun tak tahu. Bila kali engkau pergi jumpa doktor untuk buat diagnose? Dah bertahun-tahun dah.
Aku ada satu sistem ni free je engkau guna. Aku bagi sekarang ni, engkau klik link tu, engkau tengok ada soalan-soalan kat situ, engkau jawab soalan tu. Nanti kau dapat laporan kau punya kesihatan. Jadi benda tu senang kita nak promote. Jadi bila dia klik benda tu, sistem ini akan rekod kita punya nama tu kan. Kita punya nama. Sebab kita yang share link tu kan. Link itu memang kita punya link. Jadi bila dia nak beli produk tu, bila dia dah buka kita punya funnel tu, dia dapat laporan dia, lepas tu dia kata okey lah, aku nak belilah. So bila dia beli tuan-tuan, nanti dia ada option kat situ nak beli harga runcit ke, nak beli harga member. So ada option pilihan kat situ. Kalau dia kata, kalau aku beli harga member lagi murah ni kan. Dan di situ nanti dia beritahu juga kalau nak jadi affiliate. So ada pilihan lah. Kau nak jadi member tapi bukan affiliate, dapat harga member, atau kau nak promote juga benda ni, kau dapat commission. Jadi ada pilihan kat situ. Jadi mana-mana kalau dia nak pilih beli runcit, bermakna kita dapat harga bonus runcit lah. Kalau dia pilih nak jadi member tapi bukan affiliate, kita dapat juga commission. Commission tu nanti dikira untuk matrix. Kalau dia pilih untuk jadi affiliate, bermakna kita dapat bonus fast start. Jadi itu pintu dia. Pintu dia ialah produk nak beli. Bila dia nak beli produk tu, dia kena ambil penilaian dulu. Kita tak paksa dia beli, tak? Kita tak paksa beli, tapi kita bagi option dia. Ini engkau punya masalah kesihatan. Ini kekurangan bahan ni. Jadi kalau engkau nak bahan ni, kita ada produk dia. Dan kami ni the best in the world. Kualiti bagus, harga paling murah. Engkau carilah tempat lain mana ada murah benda ni. Kan? Jadi marketing jalan, tak? Marketing jalan. Jadi tugas kita ialah share kita punya link funnel. Tidak ada siapa nak tolak, tuan-tuan. Bunda ni free, bukan dibayar pun. Dan semua orang nak tahu, aku ni sihat ke ni? Kan? Jadi ini yang akan naikkan lebih laju lagi perkembangan live good di dunia. Ini akan menjadikan, kalau kita sekarang ni 1.5 million, almost 2 years. So dia akan naik pergi 3 juta, 10 juta dengan cepat, tuan, bila benda ini jalan. Dia akan melajukan. So itu benda besar sebenarnya yang semalam dicerita tu. Itu di ujung sesi itu cerita dia. Nah, satu lagi cerita dia ya pasal co-op. Co-op ni dia belum sudah ada, tapi syarikat belum buka lagi. Dia belum buka lagi benda ni sebab dia perlu test dulu untuk mengurangkan kos. Sekarang ni kosnya masih belum berapa bagus, untuk di offer kepada members. Dia kena fine tune supaya lebih murah dia punya kos. Jadi bila syarikat jual kepada kita, harganya tidak tinggi. Jadi itu belum lagi di offer, but satu masa dia akan offer juga. Jadi ini kita kena tunggulah masanya tu. Apa benda sebenarnya co-op tu? Maksudnya syarikat buat marketing. So syarikat akan masuk dalam Google ke dalam mana-mana sosial media, syarikat yang buat marketing. Tapi nanti kosnya itu syarikat kira berapa kosnya, kan? Jadi orang-orang yang syarikat dapat tu, dia akan jual. Ikut kos yang syarikat guna duit syarikat tu kan. Itu idenya macam itulah. Dia punya idea macam tu. Jadi sekarang ni bilangan yang diperolehi itu
belum cukup kuota dia untuk dia offer kepada orang ramai. Okay, belum cukup kuota dia lah. Okay. Jadi syarikat kena perhalusi lagi supaya lebih ramai members yang boleh diperolehi melalui marketing syarikat itu. Okay. Idenya macam tu. Okay, semalam ni di antara poin yang dalam video tu ialah produk detox. Okay. Sini si dah panjang cerita dalam kita punya Zoom meeting. Jadi si tidak akan ulang benda ni. Okay, detox tu memang penting. Si dah huraikan. Okay, dalam seminggu yang lepas tu, dalam 7 hari tu ada 16,000 orang join. 16,000 orang baru yang join Live Good dalam tempoh 7 hari, bukan sebulan, 7 hari. Daripada Friday ke Khamis tu, seminggu tu, ada 16,000 orang baru seluruh dunia join dalam Live Good. Okay, tidak ada syarikat di dunia yang mampu buat ni, tuan-tuan. Tidak ada. Dalam sejarah pun tidak ada. Daripada dulu sampai sekarang, tidak ada syarikat di dunia, network marketing lah, yang mampu hasilkan 16,000 orang join dalam 1 minggu. Syarikat lain ambil berbulan-bulan, tuan-tuan. Berbulan-bulan nak dapatkan 16,000 orang tu. Live Good 1 minggu saja. Jadi apa maksud dia, tuan-tuan? Maksud dia, Live Good ini tidak pernah down. Dia jalan, momentum number 1 in the world. Sebab tu momentum kita kan ranking number 1. Perkembangan Live Good ini berjalan, tuan-tuan. Jadi kalau engkau punya tim itu kurang maju ke, kurang respon ke, itu tim kau, tidak syarikat. Syarikat laju, the best in the world, the best dalam sejarah. Syarikat tidak ada masalah. Syarikat hebat. Prestasi syarikat hebat. Daripada awal sampai sekarang hebat dan akan terus hebat. Okay? Jadi kalau bisnes engkau ada masalah, bisnes engkau ada masalah, bukan pasal syarikat. Bukan pasal syarikat, is pasal engkau ke, atau tim engkau ke, atau prospek engkau ke. Masalahnya di situ, bukan syarikat. Bukan syarikat. Jadi engkau kena muhasabah, apa benda yang aku salah cara. Okay, sebab syarikat okey, bisnes okey, program okey, bisnesnya okey, plan pemasarannya okey, produknya okey, everything okey. Satu dunia hebat, meletup-letup. Bukan kau nak cari company lain. No. Company kita dah the best in the world dah. Apa lagi kau nak cari tempat lain? Di sinilah tempatnya, tuan-tuan, nak buat duit. Di Live Good inilah tempatnya nak buat duit. Kalau perkembangan kau tidak berjalan lancar, that means something wrong with you. Something wrong with engkau punya kerja, kan? Bukan Live Good. Okay. Jadi kena muhasabah. Bermakna 3,200 ahli baru dalam sehari. Okay, lebih kurang 3,000 ahli dalam sehari join. Okay, dulu semasa Live Good bermula, okay, 20 bulan yang lepas, bila nak start lah, okay, di awal bulan 2023 tu, manusia skeptical, okay? Orang-orang masih ragu-ragu sebab belum ada rekod, kan? Live Good baru nak bermula, kan? Jadi orang masih ragu-ragu. Leader-leader pun masih ragu-ragu. Boleh ke ni syarikat ni? Syarikat ni produk dia multivitamin.
Ya produk asal tu kan multivitamin. Yang awal-awal dulu multivitamin dulu. Bolehkah ni produk multivitamin kan? Ni biasa je produk ada dalam mana-mana farmasi pun ada jual. Tidak unik. Bolehkah pergi syarikat ni boleh pergi jauh ke ni? Kan? Lepas tu orang bayar cuma $10 je sebulan. Boleh kaya kah? Boleh kaya kah bisnes yang ahli-ahlinya bayar cuma $10 sebulan? Sampai bila nak kaya kalau orang bayar cuma $10? Kecilnya. Okay. So itu di peringkat awal memang itu alasan-alasan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan orang ragu-ragu nak join Livegood. Lebih-lebih lagi leader. Kalau pemimpin tengok, mana boleh pergi jauh ni? Kan $10. Bila aku nak kaya kalau $10 orang bayar ni kan? Bonus mesti kecil punya kan? Lepas tu tengok pula CEO. CEO dah 5 tahun keluar daripada dunia network marketing kan. Retire pension daripada network marketing 5 tahun. Okay, selepas 5 tahun pension baru nak mulakan balik bisnes network marketing. Jadi orang pun ragu-ragu dengan keupayaan Ben Sklinski itu kan. Lepas tu Dr. Ryan dengan Lisa Goodkin ni, siapa mereka ni kan? Sebab mereka ni bukan dalam dunia network marketing. Mereka ni dalam bidang kesihatan. Okay, jadi orang tidak kenal. Pasaran network marketing tidak kenal siapa Dr. Ryan, siapa Lisa Goodkin ni. Itu adalah antara faktor-faktor yang digembar-gemburkan di peringkat awal bila Livegood ini bermula. Jadi ramai leader-leader tidak join di peringkat awal. Ya, disebabkan benda ni mereka tak join. Leader-leader lah. Jadi yang join siapa? Yang join orang-orang biasa aja. Di peringkat awal yang join itu kan orang-orang yang bukan nak cari duit. Yang join orang-orang yang nakkan produk dengan harga yang murah. Okay, dengan harga yang murah. Kita nak orang join nak harga murah. Masa tu orang belum percaya lagi kualiti produk sebab baru nak test kan. Walaupun syarikat kata kita guna organik, kita guna produk yang berkualiti tinggi kan. Tapi antara percaya dengan tidak percaya, orang beli faktornya satu sebab murah. Kualiti masih questioning. Masih 50-50 percaya dengan tidak percaya kan. Tapi jalan. Bisnes jalan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, company pecah rekod. Okay, company pecah macam-macam rekod. Tidak dijangka sambutan bisnes Livegood ini di luar jangkaan. Okay, tidak ada company yang selaju Livegood. Dalam sejarah dunia tidak ada company yang selaju Livegood. Bahkan kalahkan Amazon. Walaupun Amazon itu bukan network marketing. Amazon bukan network marketing. Dia bukan dalam kelas network marketing. Dia online shopping. Online shopping. Tetapi kelajuan Livegood lebih laju daripada Amazon. Amazon pun kalah. Itulah dia kehebatan Livegood. Sampai sekarang prestasi Livegood tidak ada orang boleh lawan. Tidak ada syarikat di dunia yang boleh lawan kelajuan dia. Kepantasan dia, kecepatan dia buat produk-produk tu tuan.
skincare akan dikeluarkan pada bulan ni. Tak lama lagi. Dalam bulan ni juga. Skincare. Jadi perempuan-perempuan, wanita-wanita akan dapat produk-produk skincare. Tapi sekarang ni tuan-tuan, skincare bukan saja untuk wanita, lelaki pun pakai skincare. Okay. Penjagaan kulit bukan saja untuk perempuan, lelaki pun perlu jaga kulit. Itulah skincare. Penjagaan kulit. Bukan makeup lah tuan-tuan. Makeup ada makeup tapi makeup pun ada, tapi lebih kepada skincare. Penjagaan kulit. Dan penjagaan kulit kita bukan saja luaran, dia ada dalaman. Suplemen itu juga menjaga kulit. Okay. Setiap hari tuan-tuan, 600 orang naik pangkat. Setiap hari. 600 orang naik pangkat. Maksudnya yang ada bronze ke silver, gold tu. Tidak ada company yang buat macam ni. Amway ke, Forever Living ke, Usana ke, Herbalife ke, tidak ada prestasi macam ni. 600 orang naik pangkat dalam sehari. Syarikat lain ambil masa 2-3 bulan nak ada 600 orang naik pangkat. Kita setiap hari. Dan produk selalu ada new produk. Bukan satu produk. Macam-macam produk masuk. Okay, dan kita punya polisi hanya guna bahan yang berkualiti. Itu tidak ada kompromi. Syarikat tidak berkompromi dengan kualiti. Mesti kualiti yang terbaik. Itulah kekuatan syarikat kita, tuan. Okay. Kalau pasal kualiti tidak ada kompromi, mesti yang terbaik je. Kita tak nak guna yang setengah-setengah ke atau yang low quality ke. Must be the highest quality. Sebab kita nak yakinkan pengguna kita, standard kita ni standard tinggi. Dari segi kualiti kau tak payah risau dah. Apa produk pun yang kita keluarkan mesti bahan-bahannya yang terbaik punya bahan. Okay? Bukan cincai-cincai. Di pasaran tuan-tuan 97% termasuk dalam farmasi itu, produk-produk farmasi ataupun syarikat-syarikat direct selling. 97% produk-produk itu menggunakan produk bahan yang tidak organik. Ini fakta. Sebab itu kebanyakan, hampir semua syarikat dia tidak akan bagi tahu kau apa bahan-bahan di dalamnya. Dia bagi tahu kau sikit-sikit je. Dia tidak bagi keseluruhan. Kalau syarikat kita semua dia bagi tahu. Tidak ada yang tertinggal. Semua bahan yang dimasukkan itu semua disebut. Berapa peratus semua dia bagi tahu. Okay? Honest. Syarikat yang honest kan. Transparent. Tidak ada yang disembunyikan. Engkau nak tiru produk kita, tirulah. Kalau engkau tiru produk kita, engkau tidak akan mampu nak tiru. Bukan tak mampu nak tiru, tuan-tuan. Engkau nak buat tu, tuan-tuan, engkau bilang kau nak jual tu, engkau tak boleh jual dengan harga macam kita boleh jual. Okay? Kenapa? Kerana syarikat kita ni dia tahu macam mana nak beroperasi dengan kos yang rendah. Syarikat lain susah nak buat tu. Susah nak buat tu. Jadi perlu kepada pengurusan yang pandai menguruskan. Sebab itu sampai sekarang
Daripada mula sampai sekarang, almost 2 years, tidak ada syarikat di dunia yang mampu tiru Live Good. Walaupun benda tu siapa-siapa boleh tiru, tapi tidak ada orang mampu nak tiru. Produk kita semua dah beritahu dah, ini dia punya bahan dia, tirulah. Tapi tidak ada yang boleh tiru. Marketing plan kita sudah diberitahu ini ya, ini marketing plan dia. Tidak ada yang mampu nak tiru. Sebab pengurusan. Sebabnya pengurusan lah. Engkau mesti ada pengurusan yang hebat kalau nak tiru. Dan kebanyakan pengurusan itu tuan tidak pandai menguruskan. Okay? Kebanyakan pengurusan lebih suka berpoya-poya kan. So kita syarikat yang unik, syarikat yang satu-satunya di dunia yang boleh buat benda ni. Okay, jadi untuk masa depan kita cerah, kita sekarang the only company yang menggunakan konsep ini. Tidak ada pesaing kita. Belum ada pesaing kita. Untuk satu syarikat nak bersaing kita ni bukan senang, tak? Bukan senang. Okay. Jadi untuk masa lama ni mungkin ambil masa bertahun-tahun lagi untuk ada pesaing kita. Produk kita meningkat, okay? Produk order meningkat, dia tidak menurun, dia meningkat. 3,638 orang naik pangkat bronze di minggu lepas. 426 yang naik silver. 62 orang naik gold. 9 orang naik platinum. Dan 1 orang naik pangkat diamond daripada China. China dah ramai dah diamond. Okay, sedangkan China tu kan, mereka kan boleh buat produk tu. Dan China kan banyak kilang. Alibaba tu shopping online tu kan di China. Tetapi orang-orang China ni lebih suka join Live Good. Dan nombor 2 paling banyak order produk ialah dari China. Nombor 1 US lah. Nombor 2 China. Order produk Live Good ni. Okay. Dan syarikat kita ni tidak pernah pinjam duit daripada bank, daripada mana pelabur ke, tidak ada tak? Okay, sebab Ben Klinsky ni dia dah jutawan dah, multimillionaire dah tak? Dia bukan orang baru dalam dunia ni, dia orang lama ni. So business Live Good ni dia mulakan dengan duit sendiri pun. Dan dia pandai uruskan supaya tidak banyak kos. Sebab itu tidak ada pejabat-pejabat mewah-mewah. Tidak ada pejabat pun sebenarnya. Yang ada gudang aja. Warehouse saja. Tak ada pejabat pun. Sebab itu cara nak kurangkan kos. Kurangkan kos boleh kurangkan harga barang. Kurangkan harga barang, banyak orang boleh beli barang. Itu strategi bisnes. Jadi sekarang ini orang nakkan produk yang murah tapi kualiti tinggi. Itu orang sekarang sedar tu. Manusia ni sudah sedar. Okay? Dia sudah sedar. Selama ini kita beli barang-barang daripada syarikat network marketing harga mahal sebenarnya. Orang dah mula sedar itu. Mahal lah harga produk dalam network marketing ni sebenarnya mahal ni kan. Bila Live Good dah muncul lah. Bila Live Good dah muncul, orang bandingkan harga dah. Harga Live Good ni, harga Amway macam ni kan. Jauhnya beza. Harga Shaklee macam ni kan. Barang Shaklee tu, macam barang kita juga. Dia dah multivitamin apa semua tu.
Tapi cuba bandingkan harga dia, Shaklee punya harga, Amway punya harga dengan Live Good punya harga. Jauh beza. Kenapa jauh berbeza? Sebab dia bayar bonus atas jual produk. Kita tidak. Kita tidak bayar bonus atas jualan produk, kita bayar bonus atas membership. Jadi produk itu murah. Bagus untuk pengguna lah. Sebab pengguna bukan kisah pasal bonus kan. Pengguna nak kan produk itu harga murah, tapi kualiti mesti bagus punya. Itu saja yang dipikirkan oleh pengguna kan. Sebab itulah Live Good bertambah famous. Setiap hari orang berpindah daripada syarikat biasa tu kepada Live Good tuan. Sebab orang dah mula tahu dah benda ni. Okay. So benda-benda ni yang kita kena sampaikan kepada masyarakat. Kita ni, Malaysia ni kira terbelakang dari segi performance. Dari segi prestasi lah. Prestasi kita ni untuk Malaysia ni kan. Sebab dia ada ranking kan. Dia syarikat buat ada ranking dia tu. Dari segi bilangan ahli-ahli baru yang join Live Good mengikut negara. So kita tidak ada dalam senarai 10 tu. Tidak tahu nombor berapa. Malaysia tak tahu nombor berapa lah. Tidak tersenarai dalam 10 yang tertinggi. Setidak-tidaknya Kazakhstan ada dalam senarai kan. Kazakhstan tu bukan ramai juga penduduk dia kan. Okay, South Africa. South Africa lebih hebat daripada kita kan. Kita kalah dengan Afrika Selatan kan. Macam mana tu? Kita kalah dengan Filipina. Kita kalah dengan Indonesia. Itu semua ada dalam senarai itu. Mongolia pun kita kalah juga. Semua tu dah ada beberapa orang diamond sudah. Okay, so maknanya bila kita tahu benda tu, bila kita dengar dalam video tu, apa pelajaran yang kita dapat? Apa yang kita nampak di negara kita ni? Kita nampak negara kita dan juga kita nampak kepada dunia kan. Dunia itu maksudnya the whole world. Bermakna bisnes kita ni dah hebat. Bisnes tu dah hebat dah. Syarikat kah, produk kah, marketing plan kah, pengurusan syarikat kah, dah terbaik dah. World class dah. The number one pun. Jadi tidak sini tidak lemah, ini kuat. Jadi apa yang menghambat kita punya perkembangan di Malaysia kan? Kenapa Indonesia boleh laju? Kenapa South Africa boleh laju? Kenapa Kazakhstan boleh laju kan? Kenapa Mongolia boleh laju? Kenapa Filipina boleh laju? Korea laju? Kenapa Malaysia tidak seperti itu? Okay, adakah budaya orang Malaysia lemah? Budaya kita bukan budaya orang-orang seperti negara-negara ini. What happened to Malaysia? Okay, kalau kita kena katakan, ini mungkin syarikat tak bagus ni. No, terbukti syarikat kita number one. Terbukti negara-negara lain hebat. Okay, so maksudnya is internal, is within Malaysia kan. Masalah itu masalah Malaysia kan. Masalah kita di Malaysia, orang-orang Malaysia ni. Itu masalah dia tu. So apalah masalah tu? Apalah masalah tu kan? So pemikiran
pemikiran kita ni, kita punya mindset, pemikiran orang-orang Malaysia ni tuan, dia masih banyak kelemahan dia. Masih banyak kelemahan. Walaupun peluang yang diberikan ni sama rata je. Peluang live good ni sama rata je. Semua negara benda yang sama. Syarikat yang sama, marketing plan yang sama, produk yang sama, semua sama. Kita bersaing ni dengan persaingan yang sama, tidak ada aplikasi kan. Jadi apa beza kita dengan orang Pakistan, Uzbekistan, orang Kazakhstan? Apa beza dia? Okay. So Malaysia ni dia ada penyakit-penyakit lah yang kita panggil virus mindset. Virus mindset. Antaranya yang tadi yang Pangeran cakap tadi tu. Yang Pangeran tadi share. Program skema. Program skema ni masalah dunia tu kan. Dia bukan masalah Malaysia saja, masalah satu dunia pun. Tetapi di Malaysia ni lebih teruk. Kerana orang-orang Malaysia suka benda tu. Negara lain pun ada tapi tidak sambutan dia, sambutan. Bila ada program skema ni, sambutan di negara itu, Malaysia ni tinggi. Maknanya orang Malaysia suka benda ni. Dia suka bentuk skema ni. Dah kena, buat lagi. Dah kena, buat lagi. Tidak pandai serit-serit. Tidak pandai nak bertaubat. Maksudnya nafsu dia besar. Nafsu dia besar. Tahu dah benda ni macam yang dulu tu. Sama je. Tapi buat juga. Sama. ROI. Bila kita kata, itu haram tu. Tak kisah, buat juga. Dia tak berhenti dah, buat. Lepas tu kena. Dah kena. Dah kena, nanti dah masuk lagi. Ada lagi program skema. Lebih kurang sama je. Tapi nama lain lah. Tapi lebih kurang program ni sama je. Buat lagi. Jadi ini penyakit kan. Ini penyakit yang teruk. Penyakit yang teruk. Dan inilah yang menyebabkan program-program yang betul macam Live Good ni menjadi kurang sambutan. Orang lebih suka buat benda-benda yang skema tu. Okay? Jadi the real business yang betul dengan bisnes yang skema, orang suka yang ni walaupun dah kena banyak kali dah, tak serit-serit lagi. So ini penyakit besar kan? Penyakit besar. Okay? Sebab bila kita dah tim kita dah ramai kat sini, lepas tu muncul pula satu skema, orang ni lari pergi sini. Walaupun kita dah beritahu, itu skema tu, buat juga. Sanggup tinggalkan benda yang real, sanggup tinggalkan Live Good ni. Buat benda yang skema ni. Bukan orang-orang biasa, orang yang boleh kita panggil leader pun. Orang yang boleh kita panggil leader pun, tuan-tuan, buat benda skema. So this is a big problem. Orang Malaysia ni, ini masalah besar. Dan benda ni tidak akan habis. Sentiasa akan ada program-program skema. Dan program skema itu memang tidak tahan lama. Dia mana boleh tahan lama? Sebab dia, kalau dia tahan lama, dia overpaid. Dia akan overpaid. Okay? Jadi program skema tu dia ada dia punya algoritma dia. Ada algoritma dia, tuan-tuan. Ada dia punya kira-kira dia. Okay? So dia dapat orang punya duit. Dapat orang punya duit, dia akan bayar ikut ROI. Return of investment tu. Okay, berapa persen satu hari, berapa persen satu minggu.
Dia akan beritahu okey berapa. So dia masuk keluar. Okey. Tapi sebelum keluar ni dia sudah masukkan dia punya bahagian dia lah. Okey, dia akan masukkan berapa persen masuk dalam dia punya account bank dia. Dia punya account. Okey, duit ini daripada peserta. So ada di sini dia ada dia bayar ROI. Okey, jadi bilangan ini bila sudah tidak boleh menampung bayar ROI, dia tutup company. Tutup lah. Masa tu tutup lah. So ini duit yang dia dah ambil ini dia punya untung. Dia tidak ada bisnes, entah. Program skema dia tidak ada bisnes. Dia pusing kau punya duit je. Duit engkau ni dia pusing je. Ambil duit engkau, dia bayar engkau ROI, lebihnya tu dia ambil. Dia ambil benda tu. Dia cakap dia bisnes dia apa? Bisnes dia boleh buat cerita lah, tuan. Skema ni tuan-tuan tidak tahu siapa. Kebanyakan skema dia tuan-tuan tidak tahu siapa ownernya. Dia tak beritahu. Kebanyakannya bukan semua, ada juga yang beritahu. Okey. Jadi orang join sebab apa? Cepat dapat duit kan. Hari ini masuk, besok dapat duit dah. Ya. Tapi duit itu sebenarnya duit engkau juga. Engkau tak sedar yang duit yang kau dapat tu duit engkau juga tu. Dan sebagainya dia dah ambil dah, kan. Dan manusia bila dapat duit dia tambah lagi duit. Dia tambah lagi dia punya pelaburan dia tu. Okey. Lagi banyak engkau punya duit nanti masuk sini. Alasan dia bisnes dia apa? Bisnes antara yang famous orang punya program-program sekarang ni Forex. Berselindung dengan nama Forex. Itu cerita ya tuan. Tapi dia tidak buat Forex, tidak ada bisnes pun. Foreign exchange. Macam-macam lah. Ini sekarang yang banyak orang guna sekarang ni alasan dia ni. Mana syarikat? Tidak tahu di mana syarikat. Siapa owner? Tidak tahu siapa owner. Kenapa tak beritahu? Sebab kita nak elakkan adalah alasan-alasan dia. Macam-macam alasan. So nak buat bisnes mesti real business. Kalau nak buat bisnes mesti benda yang real. Okay, kita tahu siapa punya. Di mana dia punya pejabat dia kan. Okay, apa bisnes dia, apa dia punya jual beli dia apa. Kena clear. Macam kita produk kesihatan. Clear tak? Kita ada produk yang kita jual. Benda-benda ni tidak boleh kita halang, kata. Sebab ini benda-benda ni wujudnya program-program yang skema ni susah nak dibendung. Okay, sebab itulah cabaran dalam dunia online. Itu cabaran. Jadi kita sebagai player, sebagai usahawan online, inilah perjuangan kita. Perjuangan kita ialah menyadarkan masyarakat. Dia mesti ada golongan yang kerjanya sedarkan masyarakat ini tentang bahaya-bahaya program-program yang berbentuk skema. Okay, kita yang kena sedarkan itu. Itu peranan kita dalam dunia online, dalam dunia di pasaran Malaysia. Kita kena sedarkan the danger of this program. Tidak boleh kita hapuskan. Jadi sebanyak mana kita boleh save, sebanyak mana kita boleh selamatkan manusia di Malaysia ini daripada terperangkap dalam program-program skema ni. Itulah perjuangan kita as a team, sebagai sebuah kumpulan. Okay, jadi di Malaysia ni kita lah tuan-tuan, yang siapa tahulah kumpulan-kumpulan yang aktif untuk
perjuangkan business livelihood ni kan. Semua tidak tahu kumpulan yang buat kerja macam kita buat kerja. Tim lain, semua tidak tahu, ada lah tapi tidak tahu sekuat mana yang mereka bekerja untuk hidupkan business livelihood di Malaysia ni. Jadi kita tim DMI ni tuan-tuan yang boleh dikatakan ialah pelopor yang ke depan untuk majukan business livelihood di Malaysia. Cabaran besar. Dan kita ni di belakang dah tuan-tuan. Our performance is not good compare dengan negara lain, berbanding dengan negara lain kan. Okay, jadi kita kena usaha lebih kuat. Because ini opportunity, ini peluang yang besar. Peluang ni besar ni tuan-tuan. Jadi kalau kita tak ambil peluang ni, orang lain nanti akan ambil lah peluang ni kan. Okay, it is not the company. Company okey dah. Kita ni, our team. Ni cabaran kita untuk besarkan livelihood in Malaysia. Okay, cabaran lah. Cabaran lah tuan-tuan. Kita melawan dengan program skema ni. Kita bersaing dengan program skema ni kan. Kalau program-program lain, kalau program-program network marketing, tidak ada masalah. Kita boleh lawan semua jenis MLM. Shaklee ke, Amway ke, siapa saja, syarikat apa pun, kalau nak bersaing dengan livelihood, kita menang. Dari segi harga, dari segi marketing plan, dari segi maintenance, kita menang. Susah nak lawan. Tapi kalau nak lawan dengan skema, program skema, okay, ini parah kita nak lawan sebab ni benda yang tak betul. Okay, orang tertarik dengan itu sebab dia senang, tapi sebenarnya dia menipu. Jadi kita kena tahu, kena belajar what is apa dia program skema ni, kita kena tahu lah tuan. Okay, macam mana kita nak detect, macam mana kita nak tahu benda tu skema. Kena educate the society. Tapi bila kita ajar pun kadang-kadang dia tak masuk kepala dia kan. Tak masuk kepala dia. Buat juga. Jadi hopefully lah kita mampu membesarkan bisnes ini di Malaysia, khususnya di Malaysia, secara umumnya di seluruh dunia lah. Okay, sebab ini bisnes satu dunia kan. Tapi yang tugas besar kita ialah besarkan di Malaysia ni. Itu tugas besar kita. Sebab kita berpijak di negara ini. Kita berpijak di tanah negara ini kan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Okay, kalau bukan kita, siapa lagi? So ambil ini sebagai dorongan, ambil ini sebagai motivasi kita untuk gandakan usaha kita. Cifu, Assalamualaikum Cifu. Assalamualaikum. Saya sangat suka bila saya dengar Ben Glinsky cerita tentang funnel tu. Pasal apa? Mungkin dalam 2 Zoom yang lepas saya ada kata yang even bukan kita saja, orang dekat macam tim-tim Miller dan sebagainya, Filipin, diorang tu tertumpu lebih 70% kepada pelan pemasaran, naik pangkat, buat duit dan lupa kepada produk. Sebenarnya itu saya pernah cakap yang menggerakkan kita punya ataupun company ni adalah produk. Walaupun tak nampak jelas, tapi kalau tak ada produk,
ada live good. Jadi apa yang Ben Glinsky buat tu funnel tu, itu adalah sesuatu yang genius. Dia brilliant. Saya boleh katakan brilliant dah. Pasal dia nampak sebenarnya. Dia nampak yang apa tu, kita tak boleh just walaupun live good ni maju, tapi sampai pada satu peringkat nanti orang akan question produk. Apa produk dia tu, kenapa tak ditumpu pada produk, kenapa the weight is more on dalam pemasaran buat duit. Jadi bila funnel tu disarankan, memang bagus. Pasal apa, sekarang kita ada satu formula lah katakan, dalam bentuk return. Return tu maknanya you ada sakit ni, pening kepala, lepas tu you ada kaki sakit, lepas tu ada jantung tak berapa ni. So the list kan semua. Nanti saya rasa lah, mungkin saya salah, Ben Glinsky dan tim dia akan gunakan AI. So bila dia gunakan AI, dia dapat tumpukan sebenarnya masalah ni, apa dia masalah dia, bukan yang 100% betul lah, tapi ke arah mana. Sebab dalam dunia ni dah ada database. Orang kalau macam ni, sakit dia macam ni. Orang kalau badan-badan dia lenguh, kemungkinan lah sakit dia macam ni. So AI ni makin berkembang. Bila dia dah banyak database apa semua ada, senanglah company ni identify penyakit yang sebenarnya yang dihadapi oleh ahli kita tu ataupun yang nak jadi ahli tu, dan kita boleh sarankan cuba yang ambil produk ni. Pasal semua produk yang dibuat tu adalah yang berkualiti tinggi dan murah. Jadi tak ada reason kenapa dia orang tak mau. Kalau dia orang tak mau beli pun tak apa, kita bagi dia isi barang tu, dan kita bagi tahu dia yang okey, awak sebenarnya kemungkinan penyakit ni 2, 3 ke apalah. So kalau tak makan ubat, kalau macam ni jugalah, you akan dapat ni. So saya, kalau siapa ingat saya punya masa Zoom tu yang saya terangkan tentang persuasion tu, manusia ni sebenarnya dia tak kisah kalau kita dapat sesuatu, kita guna sesuatu, kita dapat sesuatu, tapi dia takut kalau rugi sesuatu. Kalau dia tak buat atau tak beli sesuatu ni, kerugian dia ialah pada kesihatan dia. Bila dah diberitahu yang engkau ada kesihatan masalah ni, bila tak buat, so tak boleh salahkan siapa kalau berlaku. So bila dia dah faham benda tu, kita terangkanlah. Kalau kau ada banyak duit pun, berbilion pun, kalau kesihatan tak jaga, terlantar, tak boleh nak menikmati apa yang kita ada. Mungkin anak-anak kita bolehlah, cucu-cucu kita, tapi apa untuk bahagian kita yang dah betul-betul letih buat kerja tapi tak jaga kesihatan kita, in the end kita kaya raya. So bila manusia ni sebenarnya dia lebih cenderung kepada takut daripada benefit. Kalau kita cakap ni bilioner, ni dia tak kisah sangat pasal ramai bilioner, tapi bila kesihatan tu dan dia rasa dah badan dia tu dah mula nak macam kereta lah kan, dia dah boleh bergoyang sana bergoyang sini, maknanya in the end kan, dia terpaksa lah. So pasal benda ni dah ada dia punya background dia, scientific background daripada Ryan Goodyear punya produk kan. So lagi satu yang manusia ni sebenarnya dia ni tak sanggup, orang Malaysia lah biasanya, Melayu kan, saya Melayu juga, dia tak sanggup nak delayed gratification. Delayed gratification tu nak benefit atau sesuatu tu yang kita hendak tu, kita tak sanggup nak mencapainya dengan masa yang lama, 5 tahun ke 10 tahun. Kita nak cepat, 2 tahun, 1 tahun kita nak kaya. Sebab tu ramai yang kena scammer. Jadi supaya macam kalau macam parcel scammer pun, orang telefon tu ada parcel ni, mula-mula bayar sikit, lepas tu bayar banyak, lepas tu kalau tak bayar, ada dalam tu ada RM10,000 dalam tu, you bayar 500 dulu, lama-lama 1.5 lebih 5 juta habis duit dia. So, itu tambah juga. Dia tak sanggup, dia nak cepat dapat duit. Tu banyak duit, besar duit. Jadi kan bila macam tu, kita tak sanggup nak delayed gratification tu, kita akan kena scammer.
Sebab tu kita kena apa tu, fikirlah betul-betul sesuatu yang mudah tu sebenarnya bukan sesuatu yang elok untuk kita. Yang susah tu sebenarnya yang bagus. Tengoklah benda yang macam pahit, peria apa semua tu, itu sebenarnya baik untuk diabetes. Okey. Lagi satu yang saya nak apa sikitlah, yang daripada apa tu, Zoom daripada Firestarter kan, Oktober 11 tu, produk yang baru ni, Shilajit ni sebenarnya sangat bagus. Ini dia telah diterangkan oleh brand dan juga Nauda kan. So dia kata apa, kalau gunakan Shilajit dan Superjit, kalau kita dia ada mention pil biru tu sebenarnya Viagra lah ya. So Super Red ni sebenarnya adalah untuk libido kita juga. So dia cabarlah, dia kata kalau bagi makan benda ni, Shilajit dengan Super Red ni 2 bulan tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada apa-apa berlaku, pergi baliklah perkara Viagra tu, pil biru tu. Itulah maksud dia macam cabarlah. Madani yakin yang Super Red dan Shilajit ni akan libido kita tu akan meningkat. Lagi satu yang saya tertarik ialah pasal apa tu, produk baru. Pasal produk baru ni. Kalau kita tengok produk baru yang akan dilancarkan, mungkin skincare tu kan, dia kata Seman kan panjang tu lah, skincare. Skincare ni dia, kalau kita tengok dalam dunia ni, orang especially perempuan lah, kalau produk skincare ni memang kadang-kadang sampai beribu-ribu ringgit habis. Lelaki pun sama sekarang. Lelaki pun nak muka licin, badan yang bersih semua kan. So ini adalah satu produk yang sangat sebenarnya untuk kita concentrate sekarang ni. Cuba kita cerita dekat orang skincare punya produk terlama lagi. Cuba kalau nak cubalah skin apa ni punya. Murah. Mungkin kita boleh compare dengan produk lain yang mahal. Yang ini murah, boleh cuba. So sekarang ni kan dia dah mention 6 produk akan datang, iaitu skincare satulah. Lepas tu bone support dia cakap kan, Ryan kan. And then cleaning solution, macam kita punya rumah, kita nak bersihkan rumah, mungkin deterjen ke apa tu, itu sangat penting. Kemudian lagi satu men's hormone, men's hormone almost complete. Dia nak siapkan. Lagi tu fiber, CBD pun ada untuk kucing dan anjing, tapi kita tak boleh lah beli. Lepas tu ada untuk tidur, sleep dummy kan, itu pun ada. Tu ada 6 produk dilancarkan, dan ini semua menunjukkan yang company ni sangat dynamic. Dia kalau boleh dia nak isi semua orang punya kehendak. Semua orang, kau nak apa ni? Kau nak ni, kau nak semua ada. Jadi bila dah macam tu, orang tak boleh elak lah lagi. Pasal dah lah murah kan benda tu kan. Dan semua benda ada. Dan kualiti dia tinggi. Memang tak boleh nak elakkan. Sebab tu Ben Glinsky ni dia berani. Dia berani cabar kalau ada siapa yang nak buat macam dia punya produk-produk semua ni. Cara dia buat sistem subscription ni, buatlah dia kata. Tapi dia yakin tak boleh. Pasal apa? Dia orang takkan dapat produk yang begitu tinggi kualiti dia pasal dan harga yang murah. Pasal company lain tu dah biasa dengan markup 6 kali ganda, 10 kali ganda, 11 kali ganda. Jadi dia orang takkan dapat nak buat. Mungkin ada ahli-ahli dia yang atas-atas pun dia tak boleh lagi dah pasal nak dapat income yang macam dulu. So sebab tu Ben Glinsky dia berani cabar buat. Dia kata kalau ada pun dia takkan lama. So itu satu yang yang saya rasa lah produk yang baru ni dengan yang funnel tu. Funnel tu penting. Saya rasa nanti semua orang akan dapat dia punya kenikmatan dia daripada funnel tu. Itu buat pertama kali nanti melalui apa yang kita dah bagi dekat orang-orang feedback ni, kita dapat pinpoint kan dengan cara bertulis lah, bukan cakap kau macam ni pening kepala, cuba lah makan ni. Tak ada, dia secara saintifik
apa tu, si Ray Goodkin ni, dia pharmacist ya, dia memang expert. Dia dah buat dah cara-cara yang apa tu, yang orang hantar dan orang yang apa tu nak tahu penyakit dia tu, apakah yang dia boleh makan, suplemen dia ambil daripada company ni. So saya rasa sekarang ni dah nampak jelas dari segi produk, dari segi apa tu, plan pemasaran dia. Buat apa, Ben Glinsky sebenarnya dia dah balik kembali kepada apa produk. Dia dah kuatkan kembali pada produk. So dia rasa kalau produk tu tak kuat, tak impact dia tak tinggi, susahlah sikit orang nak ni, kita nak cari orang baru. So bila dah macam ni, dengan plan pemasaran yang hebat, dengan apa tu, cara produk yang berkualiti tinggi, dan orang nak cuba produk ni, sebab funnel ni orang akan cuba produk. Kita tunjukkan dekat dia secara saintifik ke apa ke, ini kau punya yang perlu ni sebab ni dah di-analyze sebenarnya. Sudah tentu dia akan ikut. Pasal apa? Tak rugi dia ikut. So in the end, syarikat ni akan maju lagi dengan begitu deras sekali. Dan siapa yang tak masuk syarikat ni, siapa tak masuk Live Good, dia akan jadi macam Bitcoin. Alamak, kalau aku tahu dah, aku dah masuk dah dulu. Tapi bila boleh masuk, peluang ada. Tapi kalau kita nak cepat, masa ni lah. This is the time, kata Ben Glinsky. Okay, itu saya Sibu. Alright, good. Ada siapa apa lagi? Tak ada. Okay, so very good itu Siapa? ya. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini berkenaan ini funnel system ni tadi. Jadi sebenarnya dia pada mulanya dia akan menjadi semacam retail customer lah. Dia beli produk dan jualan daripada produk itu, kita akan dapat sedikit bonus daripada sana lah, dia punya commission, betul? Okay, what happens apabila sudah si kawan ni dia buat begitu, beberapa bulan kemudian dia bertindak untuk join this Live Good sebagai business concern, apa dia itu conversion akan dilakukan secara otomatik oleh back office, ataupun misalnya saya kena hubungi lagi dia macam mana daftar something? Belum ada berita lagi. Seperti mana yang Sibu kita tadi, bila bila kita bagi dia link kita tu, tuan-tuan, sistem dah record, sistem dah record. Kita yang introduce dia. So sama ada dia beli secara harga runcit, atau dia beli harga member, atau dia beli sebagai affiliate, sudah direkod. Sudah direkod tu. Mana-mana pun pilihan yang dia buat tu. Okay. So sistem dah rekod. Tak payah nak campaign banyak kali lah. Sekali je kita campaign dia. Yeah. Bila So the idea is saya akan kena hantar kepada siapa saja. Kita punya itu funnel link lah. ya. Bukan landing page Bukan. Okay. Yeah. The other one is pasal ini sedikit kelembapan di Malaysia ni, Pak. Sebenarnya itu sistem apa ni tadi, scam is just one thing, satu particular di problem yang saya tengok. Kebanyakannya lah, I think 90% of this networkers dan mereka yang ingin menceburi ini networking ini, dia like I said many times, dia lebih nak tahu dan nak lihat dan nak terima produk masa dia bagi itu duit, Pak. So dia semacam dia mesti dia anggap ini sebagai satu pembelian, Pak. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini, dia merupakan satu pembelian juga, satu muamalah lah, ada dia bagi duit, ya, kita bagi
of course live good lah, bagi whatever yang perlu untuk dia, the back office yang ada mengandungi 3 website sebagai bahan untuk dia memulakan itu bisnes. Tapi itulah masalah dia. Orang di luar sana dia belum dapat grasp, dia belum dapat memahami konsep ini, because this system to them baru. I think that is our main obstacle sebenarnya, itu at least pada pandangan saya lah. Ya, kalau kita boleh break itu wall, itu dinding, kalau kita boleh robohkan benteng ini kan, insyaAllah I think kita akan boleh bergerak lebih cepat sebenarnya. Itu ada soalan. Assalamualaikum. Yep. That is the challenge lah. Ya, itulah challenge dia, sebab ini kita bawa benda yang belum pernah syarikat lain buat. Okay? Jadi orang punya pemikiran masih dengan cara lama. Jadi benda ini akan nak masuk ke kepala dia tu, dia ambil masa lah. But that is the challenge. Itulah kita punya cabaran kan, menjadi pioneer. Setiap benda yang baru memang ada cabaran dia. Okay? So mau tak mau memang itulah cabaran dia, dan kita kena break the challenge. Okay? Caranya ialah sampaikan konsep tu. That's why setiap kali kita cerita pasal Live Good, kita mesti cerita itu dulu. Cerita benda itu dulu. Itu dia punya perkara. Macam kalau kita nak panah tu kan, panah tu kan dia punya tepat tu kan, dia punya arrowhead tu kan, kepala panah tu kan. Jadi kepala panah tu ialah benda ni lah tuan-tuan. You have to tell why it is a membership. Kenapa dia berbentuk membership. Itu yang kita kena jelaskan dulu. Kalau itu tak tembus, tak boleh lah. Kalau itu tak tembus, tak boleh lah. Tak boleh masuk. Itulah arrowhead dia kan. Tell about the concept first. Konsep membership itu. Kenapa dia membership, kenapa bukan produk. Walaupun kita ada produk. Kita ada produk. Tapi kenapa kita cerita konsep bisnes dulu. Konsep the business. Membership. Kenapa membership? Kenapa bukan jual produk ada bonus? Kenapa bukan itu? Kenapa perlu membership? Itu yang kita kena sampaikan sampai otak dia masuk kan. So bila kita masukkan kepala dia itu, baru dia boleh faham. Kalau tidak, dia tak akan faham. Okay? Kenapa aku perlu maintain, tak ada produk pun? Kenapa aku perlu bayar join ahli, tak ada produk pun? Dan itu yang kalau dia tidak faham, itu yang dia tak maintain. Okay? Masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dia tak maintain. Sebab dalam kepala dia tak faham. Why I need to maintain? Kenapa aku perlu bayar RM50 sedangkan aku tak dapat barang pun? Sebab dia masih berfikiran macam tu. Dia masih berfikiran I pay for product kan. Kita bukan pay for product. Bila membership bukan pay for product. Kita pay for the membership. Produk suka tinggal. Kau nak beli, tak nak beli, tak apa. Cuma bila kau beli, kau punya harga murah. Tidak sama dengan tidak ada membership. Kalau tidak ada membership, kau beli barang wajib. Barang menjadi wajib dibeli. Tak beli, tak ada bonus kan. Kalau bukan membership lah, membeli barang menjadi wajib. Dan barang itu tidak boleh murah sudah, dia mesti naik, dia mesti tinggi, harga itu mesti tinggi. So the option ada dua saja, pilihan dia dua aja. Kau nak pilih A ke pilih B? Pilih A,
company yang biasa-biasa tu pilih A. Okay, engkau tak ada membership, engkau bayar dapat barang. Kau bayar dapat barang. Jadi bulan-bulan kau beli barang lah. So itu cara yang daripada dulu, daripada Amway sampai sekarang orang guna tu. Okay. Kau bayar dapat barang, bayar dapat barang. Maksudnya kau beli barang lah. Join pun beli barang. Tapi barang kau beli tu kena naik harga supaya kita nak bayar bonus. Sebab bonus dibayar atas itu, bisnes beli barang tu. So itu cara yang lama sampai sekarang pun masih diguna tu. So cara baru yang kita introduce. Tidak ada paksaan beli barang. Tidak ada paksaan beli barang. Nak beli barang boleh, tak beli barang pun tak apa. Okay. Yang perlu dibayar ialah membership. Yang perlu dibayar ialah membership. Nak join, bayar membership. Bulan-bulan, bayar membership. Barang kau nak beli, silakan. Masa kau join tu kau nak beli barang, silakan. Okay. Tak beli pun tak apa. Next month, tak beli barang pun tak apa. Kan? Jadi kau nak, bila kau beli barang, bila kau perlu. Kau beli barang bila engkau perlu. Berapa banyak suka hati kau? Tidak ada limit. Sama kau nak beli atau tidak apa. Okay? Tapi bila engkau beli, harga engkau special. Bila engkau beli, harga engkau special sebab engkau bayar membership. Sebab engkau bayar membership, engkau dah member, harga engkau special lah. Jadi harga yang kau beli itu tidak ada markup. Dia tidak markup berganda-ganda. Seperti mana syarikat lain. So benda itu yang kita kena bagi faham pada orang. Okay? Fahamkan itu sampai masuk kepala dia kan. So dia tidak question lagi. Dia tidak akan bertanya lagi. Kenapa aku perlu beli, kenapa aku perlu bayar join tidak ada barang, kenapa bulan-bulan aku bayar, bulan-bulan tak ada barang. Sebab kerana kita guna cara lain. Dan cara ini lebih bagus daripada cara biasa. Kenapa bagus? Sebab dia menjimatkan wang kita kan. Lebih jimat bayar membership daripada bayar barang yang dimarkup. Lebih jimat. Kurang kos kita lah maksudnya. Okay. Jadi itu yang benda yang diulang-ulang oleh Ben Klinsky, Roder Kazan setiap minggu, itu yang dia ulang-ulang sebab itu point dia. That is the point. Itu sebab utama kenapa Likud itu diwujudkan. Sebab benda tu kita nak hapuskan kezaliman harga barang tinggi. Itu yang kita nak hapuskan tu. So benda-benda yang nampak macam disadvantage untuk kita buat bisnes, sebenarnya itu advantage. Itu sebenarnya advantage tu. Kan? Tapi kita kena pandai olah penjelasan tu kan. Cabaran itu sebenarnya itulah kekuatan kita. Membership itulah kekuatan kita yang berbeza dengan syarikat lain kan. So kita jadikan itu kekuatan, bukan kelemahan tu. Itu kekuatan kita untuk tarik orang. Membership itu. Okay. So how you explain itu yang penting. Kalau kita betulkan kita punya explanation, orang berfikir kan. Orang berfikir, iya betul juga, logik lah. Logik ini syarikat ni buat macam ni kan. Bagus untuk masyarakat ni. Jadi bila dia faham tu, dia akan sokong kita. Dia akan menjadi our supporter. Dia akan menjadi sebahagian daripada kita punya penggerak bila dia faham benda tu. Alright. Cukup itu. Okay. Jadi sampai sini saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.